Anwar Zahid wajar letak jawatan Muhyiddin. PN berpendapat BN sudah tidak lagi relevan dalam politik negara apabila hanya menangi 19 daripada 108 kursi ditangininya. Pengurusi PN berkata UMNO sebenarnya kalah teruk apabila 82% calonnya kalah. Pada masa sama, PN pula kata bekas Perdana Menteri itu memenangi 146 daripada 245 atau 60% kursi yang ditandinginya. PN pula, kata Muhyiddin, memenangi banyak kursi majoriti Melayu seperti dilakukan di Pulau Pinang, Selangor selain di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Menurut Muhyiddin lagi, PN juga memenangi kursi campuran di Kulim dan majoriti kecil Melayu di Derga. Derga ni kawasan kuat DAP dia kalah. Sekaligus membuktikan turut mendapat sokongan pengundi bukan Melayu. Setakat 2 je lah. Ini membuktikan penolakan besar-besaran pengundi Melayu dan bukan Melayu. Terus besar-besaran bukan Melayu tu. Untuk maklumat tuan-tuan, PN kalah majoriti kursi di mana campuran. Kursi campuran PN kalah teruk. Maka benarlah gerakan semua kalah. Maka benarlah PN merupakan referendum penolakan rakyat terhadap gabungan PH dan juga BN. Tidak juga. Okey, saya komen tentang perkara ini. Now, sebenarnya kalau kita tengok secara majoriti, kalau kita ambil 6 negeri, majoriti 49.7% pengundi masih lagi memilih Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Gabungan, berbanding dengan 49.3% yang memilih Perikatan Nasional. Okey, so daripada segi jumlah peratusan itu, sebenarnya Pakatan Harapan lagi besar, pertama. Yang kedua, saya tak berapa setuju kalau kita melihat hanya sekadar pengundi Melayu. Sebab negara ini bukan orang Melayu je ada. Apa, ingat lepas ni pengundi bukan Melayu akan balik kat negara dia, dekat China, dekat India, dekat mana-mana tu? Tak ada. Dia tetap duduk kat negara ini. Mereka adalah penduduk negara Malaysia. Ujung-ujungnya, mereka tetap penduduk negara Malaysia. Persoalannya tuan-tuan, dia bukan pengundi Melayu. Kalau kita tengok rata-rata daripada segi majoriti, pengundi tetap memihak kepada kerajaan Madani secara majoriti. Daripada jumlah kerusi, kalau kita ambil keseluruhan jumlah kerusi di negara di dalam negara kita, don dia still majoriti adalah Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan. Itu bukan isu. Alah, dia orang duk main lah 146 menang, 146 menang. Kau bangga 146 menang? 3 negeri yang kau dapat, negeri termiskin di dalam Malaysia. Kau nak bangga ke? Kan? Negeri termiskin di dalam Malaysia, sedangkan Pakatan Harapan menang negeri terkaya di dalam Malaysia. Pulau Pinang, negeri terkaya. Selangor, negeri terkaya. Negeri Sembilan bakal jadi negeri terkaya tidak lama lagi. Penolakan di dalam... Jadi kita fikir, kenapa sebenarnya berlaku sedemikian? Kita nampak bahawa sebenarnya majoriti negeri penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi, majoriti penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi, mereka akan berpihak kepada siapa tuan-tuan? Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan. Majoriti penduduk yang mempunyai pendapatan rendah, majoriti penduduk yang mungkin pendidikan tak berapa tinggi, majoriti dia keluar, cari pendapatan dekat negeri-negeri seperti Selangor, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan ini, balik undi pula PAS, undi juga Perikatan Nasional. Akhirnya, kita kata, mereka nak membawa naratif apa? Mereka nak membawa naratif bahawa aku telah berjuang untuk agama aku. Tak ada tuan-tuan. Kami semua berjuang untuk agama kami, tak ada masalah pun. Agama tetap agama. Jadi naratif yang dibawa oleh PAS adalah naratif kebodohan. Naratif memantulkan dan memandulkan pemikiran. Dan mereka balik dalam keadaan pendoktrinan, aku undi untuk agama. Dan itu yang berjaya. Bukan undi untuk kemajuan. Dia tak kisah negeri Kelantan mundur, dia tak kisah air dia bermasalah sebagainya. Itu dia tak kisah. Yang penting aku nak untuk agama. Itulah dia politik kemandolan. Politik pembodohan yang saya duk cakap selama-lama ni. Main agama, main bangsa. Dua benda tu. So, dia main. Kata, majoriti Melayu menyokong kami. Majoriti Melayu menyokong kami. Persoalannya, adakah bukan Melayu itu bukan warga negara Malaysia? Adakah undi bukan Melayu itu kurang berbanding dengan undi Melayu? Maksudnya daripada segi nilai. Satu undi Melayu kurang, lebih tinggi berbanding satu undi Ahcong. Atau satu undi Sami. Atau satu undi Guna. Tak ada. Undi mereka sama nilai. So, penolakan itu sebenarnya tidak wujud, melainkan persepsi yang diwujudkan. Baik. Now, berbalik kepada cerita kita. So, kita tahu sebenarnya penolakan sebenar satu bersatulah. Bersatu sendiri, tidak ada kepimpinan untuk apa orang kata nak memenangi mana-mana negeri pun, mana-mana kerusi pun. Tetapi ada hati nak bercerita supaya Anwar Ibrahim letak jawatan, Zahid Hamidi letak jawatan. Dia punya sembang dia, kena letak jawatan apa orang kata Zahid Hamidi kena Anwar Ibrahim. Muhyiddin Yassin sendiri berapa kursi dia menang?
Dia duk bangga Perikatan Nasional yang tu PAS. 3 negeri ni PAS jadi menteri besar. Bersatu ada jadi menteri besar ke? So sebenarnya kalau letak jawatan dalam hal itu, PAS kena letak jawatan. Apa orang kata? Muhyiddin Yassin kena letak jawatan lah. Gerakkan lagi teruk tuan-tuan. Dia kata majoriti penduduk bukan Melayu pun terima kita. Baru menang 2 kursi. Gerakkan di Pulau Pinang. Habis. Semua kalah. Termasuk Dominic. Dominic pun kalah. Kan? Dominic pun kalah. Ha? Dulu, kini dan selama ni. Kalah tuan-tuan. Gerakan di kawasan undi majoriti ataupun at least mixed seat kalah. Yang menang di Selangor pun sebab muda kacau atau bebas kacau. Saja diletak di situ supaya apa? Supaya nampak mereka boleh menang. Contoh macam saya sebut tadi tentang Ustaz Zawawi. Muda dapat 1000 undi. Beza di antara PN dengan PH lebih kurang dalam beberapa puluh undi. Tapi yang menang siapa tuan-tuan? PN sebab apa? Undi pembangkang itu pergi kepada muda 1000. Kalau tak ada muda kat situ sebenarnya boleh menang. Hakikatnya boleh menang. Baik. So, balik kepada cerita kita, demokrasi dah dilaksanakan. Tak apalah. Di Selangor, siapa yang nak memilih, pilihlah. Kan? Janganlah serius sangat bila saya buat posting. Kata macam tu, korang nak marah, pilihlah. Kan? Korang dah pilih, teruskan. Tak ada masalah. Yang mana dekat Selangor, pilih PAS, tapi dapat benefit daripada kerajaan Pakatan Harapan, tak apalah. Dapatlah benefit. Kita tak tengok parti mana yang kau pilih. Tapi fikir-fikirlah. Kan? Kau pilih PAS memerintah di Selangor, kau tengoklah negeri yang perintah di Kelantan. Kau tengok negeri mereka perintah di Terengganu. Kau tengok negeri mereka perintah di Kedah. Apa jadi pada negeri-negeri tersebut? Saya ambil contoh Terengganu tuan-tuan. Nak bayar gaji pekerja, duit pendapatan negeri Terengganu tak cukup dah. Ni bukan saya cakap. Ni orang duduk dalam negeri cakap. Tak percaya, korang tanya dengan adun-adun di dalam Terengganu yang korang menang bangga sangat tu. Apa pendapatan Terengganu sehingga mereka tak mampu nak bayar duit gaji. Dekat Kelantan, bayar premium tanah punyalah tinggi. Premium tanah tinggi, bayar cukai rumah, tapi potong rumput tak potong. Kan? Longkang tak bersihkan. Oh, selepas ni mereka akan berubah. 30 tahun memerintah. Kau ingat dia orang nak berubah ke? Kau ingat orang nak berubah ke lepas ni? Air bermasalah. Nak banding dengan siapa? Nak banding negeri maju macam Selangor? Nak banding macam Pulau Pinang? Nak banding macam Negeri Sembilan? Jauh lah tuan-tuan. Tapi tak apalah, macam saya kata semalam, kita dah offer, dia orang tak nak terima. Itu terpulang pada dia lah. Mana-mana kata dia lah kan. Baik. Sebab itu, kita kata penolakan yang sebenar adalah, dia tak ada penolakan pun. Sebab daripada segi majoriti undi, tetap masih lagi berpihak kepada Pakatan Harapan. 3 negeri yang paling kaya, tetap dimiliki oleh Pakatan Harapan. Jadi kita dapat tahu bahawa, daripada segi mentaliti, semakin maju negara tersebut, maka mereka sebenarnya tak memilih dan tak melihat dah kepada parti bangsa dan agama ni tuan-tuan. So bila dikata ini referendum rakyat, tuan-tuan faham referendum? Referendum bermakna majoriti suara rakyat kata bahawa kami nak satu perkara. Daripada referendum sebenarnya penolakan terhadap Perikatan Nasional. Majoriti undi, jumlah undi 49.7% still pergi kepada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Kerajaan Perpaduan. So, kalau dikatakan referendum, daripada data mana dia ambil? Data mana dia ambil? Baik.